Okey, kita sambung balik. Cukuplah situ. Kita sambung pada wantiqalul wasfiyah. Situ dia tak masuk lagi. Tunggu masuk. Okey, masuk dah tak? Okay, sambung balik. Katanya wantiqalul wasfi wa tatwirul wujudi min dzalika, berpindahnya sifat, tatwir, berkembangnya wujud daripada demikian itu. Fayalzamu nafyuhu, maka melazim oleh menafikannya daripada wajibil wujud, menafikan sifat-sifat tadilah daripada zat Tuhan yang wajibil wujud, yang wajib ada, alladzi la yasihhu huduthuhu, yang tidak sah baharu dia, walattifaquhu ma'a ghairihi, dan tidak sah menyamai bersamaan Tuhan dengan yang lain, fi sifati dzatihi, pada sifat zatnya. Bal huwa munazzahun fi dzatihi, bahkan Allah maha suci pada zatnya, wa sifatihi, dan sifatnya maha suci, an, munazzahun an, muta'alliqun dengan munazzahan an, maha suci, an mumathalati ghairihi, daripada menyerupai yang lain. Okey, wa hal haqiqatuhu nafsu wujudi. Ini perbahasan, tengok. Kalau ikut susunannya macam berterabur lah sikit tak? Kalau ikutnya sifat wujud, sesat dah bab wujud awal dah. Tapi disebut bau ni bab wujud kidam, kembali balik bincang balik sifat wujud. Nampak? Sebab tu kitab-kitab sebegini tak sesuai lah untuk baca, untuk nak dibuat asas bagi orang yang baru nak belajar. Dia nak tengok asas, nak bina batu-bata asas bagi kefahaman tauhid, kena mula dengan Sanusiah ataupun kitab-kitab seumpamanya Kharidah ke Kifayatul Awam ke, yang penyusunan tu dengan cara yang sepak dah. Sesal bab wujud dulu, ni masuk mula bab wujud. Tapi iyalah, sebab dia menghuraikan kepada matan Imam Ghazali satu. Kedua, banyak dalam kitab-kitab ini benda yang ilmu-ilmu yang kita kata wahbiyun, ilmu yang anugerah yang Tuhan bukakan kepada Syekh Ahmad Sarul. Mungkin kadang-kadang dia mari cerita sini, dia tak sini. Kadang dia bincangkan kalam ahli sufi yang berkaitan, dia masukkan situ. Okey. Wa hal haqiqatuhu nafsu wujudi, adakah hakikat Tuhan itu diri wujud dia? Makna adakah wujud itu nafsul mawjud? Faham tak? Fahal wujud nafsul mawjud, wa qalahu qaumun, berkata oleh satu kumpulan. Yang termasuklah Imam Abu Hasan Sy'ari yang mengatakan wujuduhu al-wujud nafsu zat. Wujud itu diri zat. Wa qala aktsarul mutakallimin, berkata kebanyakan ulama ahli kalam, laisat nafsa wujudihi, hakikat zat, hakikat diri itu bukan diri wujud, bukan diri wujud. Maknanya hakikat dia zat dia lah. Wujud tu sifat. Sifat, bukan hakikat diri zat. Jadi al-wujud laisa nafsul mawjud. Kemudian khilaflah di situ sama ada amrun i'tibari ataupun hal. Wa sayati insya-Allah, lagi akan datang insya-Allah. Akan datang pula, dia tak bincang lagi. Thumma qala rahimahullahu ta'ala, kemudian berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah, la tahulluhu al-hawadithu wa la ta'tarihi al-awaridu, tidak menduduki, menempatinya oleh yang baharu. Tidak ada hawadis yang duduk pada Tuhan, yang menempati Tuhan. Wala ta'tarihi al-awaridu, dan tidak mendatanginya oleh awarid, perkara-perkara yang mendatang. Sifat-sifat yang mendatang, perkara mendatang, ada, mustahil. Yakni menghendaki oleh Imam Ghazali, li'anna al-hawaditha, kerana sesuatu yang baharu itu, yang baharu itu, lau halathu, kalau dia menempati pada Tuhan, kanat qadimatan mithlaha, maka benda baharu tadi tentu qadim seperti Tuhan.
Kerana Tuhan tu qadim. Kalau ada sesuatu duduk pada yang qadim, sesuatu tu qadim jugalah. Au kana hadithan misliha, ataupun tidak, kalau tak gitu Tuhan tu baharu seumpama sifat tadi. Ini dua je. Nah, kalau hadis duduk pada hak qadim. Hadis duduk pada hak qadim. Mana hak hadis tu jadi qadim atau qadim tu jadi hadis? Tak lagi. Au kana, ataupun adalah Tuhan tu hadisan mithlaha, ia jadi baharu seumpama hawadis tadi. Wal kullu batilun, setiap tu batil belaka. Falazima butlanu ma yuaddi ilaiha, maka lazim oleh batalnya apa yang membawa kepadanya. Fala yattasifu ta'ala bi syai'in minal a'radil mahsusati, maka tidak bersifat Tuhan dengan sesuatu pun daripada a'rad al-mahsusah, sifat-sifat yang dapat dicapai dengan panca indera ni, sifat-sifat yang dilihat pada makhluk ni. Kalau ni seperti warna, wa ta'mi rasa, wa raihah bau, wa ladzati kelazatan al-hissiyah, berbentuk hissi. Tak ada. Tak. Tuhan tu cerohnya Tuhan. Tuhan tu nur, nampak mana dia lah kata Tuhan tu nur dengan maksud Tuhan tu cahaya. Diri Tuhan tu dah cahaya. Lazat, sedap. Tak boleh tu bukan Tuhan tu, itu rasa je. Rasa tadi bukan Tuhan. Li'annaha tabi'atun lil mizaj, kerana semua perkara ini, a'rad mahsusah ini tabi'atun lil mizaj, dia mengikut pada mizaj. Mizaj ni makna fitrah, sisi percampuran. Mizaj ni makna kita panggil apa? Amzijah. Makna apa nama ni, keadaan badan. Mengikut pada mizaj, campuran dan keadaan badan. Kita panggil sebagai fitrah lah, fitrah ataupun fitrah badan ni. Mizaj. Okey. Wa huwa innama yatahaqqaqu fil ajsam, dan semua itu hanya berlaku pada jisim je. Warna, rasa, bau, tak? Percampuran daripada unsur-unsur ni menjadikan sifat begini, itu mizaj itu hanya berlaku pada ajsam, jisim saja. Wa athbatal hukama'u al-ladzatal hissiyah, dan mengisbatkan oleh al-hukama, ahli-ahli falsafah. Faham sini untuk pada ahli falsafah, al-ladzatal hissiyah, kelazatan hissi. Makna ni Tuhan ada kelazatan hissi pada Tuhan ni, apa tak? Dia boleh rasa dengan maksud apa? Ada jenis-jenis kelazatan yang bentuk hissi, yang boleh kita capai dengan panca indera ni. Wa nafahal milliyun, milliyun ni ahli millah. Milli ni orang-orang yang beragama lah. Ahli millah yang beragama, iaitu dengan agama-agama yang mentauhidkan Tuhan, menafikan li'annaha min khawasil hadithat, kerana dia termasuk daripada khawasil hadithat, sifat-sifat khusus bagi makhluk. Sifat-sifat khusus bagi makhluk. Boleh Tuhan kita nak rasa kasar ke licin ke, boleh dia bercahaya dengan cahaya, dah, itu semua sifat-sifat makhluk. Di sisi ulama ataupun orang yang mentauhidkan Allah, ahli-ahli millah, mereka menafikan sifat-sifat baharu pada Tuhan. Hukama ada tak masalah. Sebab tu di sisi ahli falsafah, mereka boleh bayangkan, gambarkan Tuhan tu makna besar, berjasad, cerah berwarna, bintang-bintang tu kan, bintang 7, al-aqlu, boleh ada apa? Boleh ada sifat-sifat lazat dan seumpamanya boleh dicapai, dikecap oleh kita yang merujuk pada Tuhan. Di sisi ulama-ulama ahli millah, ulama-ulama tauhid, itu semua sifat-sifat baharu. Kalau kita mencapai Tuhan, kita capai Tuhan kok cara ni, maka itu bukan Tuhan. Ada bau, ada rasa, bukan Tuhan lagi tu. Nampak jasad, nampak warna, bukan. Wallahu a'lam, Allah lah yang lebih tahu.
Thumma qala rahimahullah wa lam yazal fi nu'uti jalalihi munazzahan 'aniz zawali fi sifati kamalihi. Dan sentiasalah Allah Ta'ala fi nu'uti jalalihi, dalam sifat-sifat keagungannya, munazzahan, maha suci dia, 'aniz zawali fi sifati kamalihi, maha suci daripada hilang pada sifat-sifat kesempurnaannya. Dalam keadaan dia bersifat dengan sifat keagungannya, maha suci dia daripada hilang daripada sifat-sifat kesempurnaan. Mustaghniyan an ziyadatil istikmali, terkaya dia daripada penambahan kesempurnaan. Kerana dia dah sempurna, mustahil ada sesuatu dapat ditambah pada kesempurnaan. Nampak? Ziyadah istikmal, penambahan pada kesempurnaan. Sempurna dah. Makhluk apa lah? Allah tak ada. Tidak ada penambahan pada kesempurnaan. Ya'ni anna kulla sifatihi ta'ala, bahawa setiap sifat Tuhan, yajibulaha ma yajibulahu, wajib bagi sifat Allah ma yajibulahu, apa yang wajib bagi zat Tuhan. Apa yang wajib zat Tuhan bersifat dengan sifat qidam baqa', maka itulah sifat Tuhan wajib bersifat gitu juga. Minal qidami, daripada qidam, wal baqa'i, daripada sifat baqa', wal kamal. Nampak? Sebagaimana zat Tuhan bersifat dengan sifat ini, sifat Tuhan pun bersifat dengan sifat ini. Fala naqsalaha, tidak ada kekurangannya, wala hudutha, dan tidak ada baharu padanya, wala tawaqqufa 'alal asbab, dan tidak terhenti di atas sebab-sebab, wala iftiqara ila ziyadah, dan tidak perlu kepada penambahan. Wa sayatil kalamu 'ala dzalika, lagi akan datang perbincangan kalam tentang perkara ini. Fi sifati, pada perbincangan sifat, insya-Allah taala, insya-Allah taala. Okey, habis. Mabhathu jawazi ru'yatillahi taala bil absar, perbincangan tentang harusnya melihat Allah dengan mata. Thumma qala rahimahullahu taala, kemudian berkata Imam Al-Ghazali, wa annahu fi dhatihi ma'lumul wujudi bil uquli, dan bahawa Tuhan pada zatnya itu ma'lumul wujudi bil uquli, telah maklum wujudnya dengan akal. Dan Allah Ta'ala pada zatnya itu telah maklum wujudnya itu dengan akal. Akal menghukumkan dengan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mar'iyudz dzati bil absari, dan dilihat zat itu dengan penglihatan. Allah bila wujud, maka mar'iyudz dzat, boleh dilihat zatnya dengan penglihatan. Sebagai ni'matan minhu, nikmat daripada Tuhan, wa minnatan, dan anugerah, wa lutfan, dan sebagai satu kemuliaan, bil abrari, dengan para orang-orang beriman. Abrar ni makna kekasih-kekasih, orang-orang yang dekat, orang-orang baik, fi daril qarar, di negeri yang kekal itu dalam syurga. Wa itmaman lin na'imi, dan sebagai menyempurnakan kepada nikmat, bin nazari ila wajhihil karim, dengan melihat kepada wajahnya yang mulia. Allah marzuqna nazar ila wajhikal karim. Jadi melihat kepada Allah itu ialah kesempurnaan pada nikmat yang diberi dalam syurga. Tidak ada dah nikmat lebih besar dari itu. Qultu, kata aku, amma annahu ma'lumul wujudi bil aqli, adapun Allah itu maklum wujudnya dengan akal, dengan maksud akal menghukum dengan wujud Allah Ta'ala. Akal boleh capai dan faham bahawa Allah Ta'ala itu wujud dan menghukum dengan wajib wujud. Fali annahu, kerana sesungguhnya, wajibul wujudi li dzatih, kerana Tuhan tu wajib ada li dzatih. Wajib ada tu li dzatih, bukan li ghairi. Tuhan tu wajib ada li dzatih, memang dia sifatnya wajib ada. Maka wujud ni perkara yang maklum akal lah, benda yang hukum akal. Jadi wajibul wujud li dzatihi. Kita ni tak, kita ni harus ada. Ada kita dengan sebab yang lain. Allah mengadakan. Adapun Allah wajibul wujudi li dzatihi.
Fakullul wujud mukirrun biwujudihi ta'ala. Maka setiap wujud, wujud yang pertama kena kepada wujud makhluk. Fakullul wujudi ay fakullu wujudi fakullu wujudi ay fakullu makhlukin mawjudin mukirrun biwujudihi ta'ala. Semuanya mengaku dan mengikrarkan dengan kewujudan Tuhan. Jadi wujud ni kena pada mana ni? Fakulul wujud ni kena pada wujud al-khalq, makhluk, ataupun al-kaun, makhluk ni. Setiap daripada makhluk ni ialah penyaksian dan bukti kepada wujud Tuhan. Tu jelas lah. Dia takkan wujud sendiri. Mudrikun dzalika bi'aqli. Mencapai dan memahami demikian dengan akal. Macam mana kita faham tu? Bahawa setiap makhluk itu menunjuk pada wujudnya Khaliq dan wujudnya Allah yang mencipta. Kita mudrikun, dicapai dengan itu dengan akal. Okey. Jadi fakullul wujudi mukirrun biwujudihi ta'ala. Mudrikun. Baca mudrak boleh sini. Mudrakun zalika bi'aqli. Benda ini mudrak, dapat difaham dengan akal. Kalau kita baca mudrak, makna perkara itu dapat difaham. Kalau mudrik, makna seseorang itu dapat faham demikian itu bi'aqli, dapat faham dengan akal. Qalu, kata para ulama, wa haqiqatuhu, hakikat Allah itu laisat nafsa wujudihi indal mutakallimin, bukanlah diri wujud Tuhan di sisi ulama ahli kalam. Nampak dia ulang balik lah. Apa tak? Kalau ikut perbincangan tadi, duduk mana tu? Duduk sebelum tadi kan? Hal haqiqatuhu nafsu wujudihi kan? Duduk pada muka surat ni 103. Tapi kata sayati insya-Allah kan? Jadi musannif tahulah duduk mana, tapi dia nak bincang di situ. Dia bincang dia letak mana? Selang berapa muka surat. Mana tu? Sini tak? Fakullu. Jadi dia kata wa haqiqatuhu, hakikat Tuhan, yakni zat Tuhan itu, zat Tuhan lah, zat Tuhan, hakikat Tuhan, laisat nafsa wujudihi, bukan diri wujud Tuhan. Indal mutakallimin, di sisi ulama ahli kalam, khilafan li syekh, menyalahi bagi syekh, iaitu Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari, wal hukama, dan sisi ulama al-falsafah. Di sisi mereka wujud itu diri maujud, lianna haqiqatahu ghairu ma'qulatin. Kenapa ulama ahli kalam kata hakikat Tuhan lain daripada wujud? Kerana hakikatnya ghairu ma'qulah, hakikat Tuhan tidak boleh dita'akkul. Wa wujuduhu ma'qulun, tapi wujud Tuhan ma'qul. Wujud Tuhan dapat difikir akal, masuk dalam perkara yang difaham oleh akal. Wujud Tuhan tu termasuk daripada perkara yang dapat difaham oleh akal. Adapun hakikat Tuhan itu yang tak masuk dalam perkara yang boleh difikir oleh akal. Maka sama tak? Tak sama. Dah, macam mana? Ada jawapan dia tak? Jawapannya masuk murad Syekh Abu Hasan Syari, wujuduhu nafsu zatihi itu, ataupun al-wujud nafsul mawjud itu, kena kepada masadak yang sama. Nampak tak? Wujud dan mawjud itu, wujud merujuk pada apa? Tak. Mafhum wujud tu merujuk pada apa? Apa masadak bagi makna mafhum wujud itu? Kena kepada zat juga. Jadi dia wujud dan mawjud tu masadak ataupun yang kena ialah benda sama.
Benda sama. Sebab tu dia kata al-wujud nafsu al-mawjud. Kalau kita nak tolong jawab lah, ada banyak lagi jawapan lain. Okey. Tapi di sini ulama kalam membezakan bahawa wujud itu sifat. Adapun hakikat zat Tuhan itu hakikat zat Tuhan. Wa madhhabu ahli al-haqqi, dan mazhab ahli al-haq, annahu laisa al-wujud al-mutlaq, bahawa Tuhan itu bukan dia wujud yang mutlak, wala ainal asya', dan bukan diri syai', diri kepada syai'un, asya' ni perkara-perkara, walal huruf, bukan diri huruf Allah, bukan diri huruf, sebut alif lam lam, bagaimana buat makrifat betul tak? Allah tu alif lam lam, takkan ni Tuhan. Dipaham kat Allah alam. Jadi bukan wujud mutlak. Mana wujud mutlak ni maksud wujud yang tidak ada wujud fil kharij. Jaga molek ni. Wujud mutlak ni maksud wujud semata-mata sifat yang tidak ada wujud fil kharij. Yang ini yang kata mazhab ahlul haq, annahu ta'ala laisal wujud al mutlak. Bukan dia itu wujud yang mutlak, dengan maksud wujud mutlak yang tidak ada fil kharij. Tak ada pada hakikat realiti, tak ada, hanya reti faham. Bukan. Wala ainal asya', bukan diri wujud tu syai' sehingga boleh ada dan berjisim-jisim dalam makhluk ni, tak. Walal huruf. Wa khalafa ahlul batil, dan menyalahi oleh ahlul batil, oleh golongan-golongan sesat. Fanassannafal a'immatu, maka telah menulis para imam-imam fi raddi alaihim, untuk merokkan mereka pada masalah wujud Tuhan ni macam mana. Hakikatnya ialah kita beriman dengan wujud laisa kamitslihi syai', yang wujudnya wujud wajibul wujud, wujud zati. Bagaimana hakikatnya itu di luar kemampuan kita. Okey. Wa huwa ta'ala, dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala mukhalifun lil hawadithi, Allah menyalahi bagi sekalian yang baharu, min jami'il jihad, daripada segenap aspek, pada segenap arah, makna segenap aspek, menyalahi yang baharu. Fala yushbihuhu syai'un, tidak ada menyamai Tuhan oleh sesuatu. Tak ada yang sama, sesuatu yang sama dengan Tuhan, tak ada. Khilafan lil yahudi, menyalahi bagi golongan Yahudi. Nampak tak? Dia kata Tuhan ni boleh berlawan pula dengan Nabi Daud. Boleh bergusti, bertumbuk dengan Nabi Daud. Tak, menyifatkan Tuhan dengan sifat makhluk. Tuhan tu lupa, macam-macam. Wa ghulatir rawafidhi, dan golongan pelampau, golongan rawafid, golongan Syiah, yang mengatakan Tuhan ni boleh turun meresap dalam imam-imam mereka. Wal musyabbihati, golongan musyabbihah pula menyamakan Tuhan dengan makhluk. Nampak? Ini golongan yang musyabbihi ni, tapi aspek pentashbihan yang berbeza. Yahudi cara dia, ada Yahudi mentashbihkan Tuhan tak cara ni. Syiah mentashbihkan Tuhan cara ni. Musyabbihah mentashbihkan Tuhan cara ni. Nampak? Dia contoh-contoh je lah. Dan menyalahi juga lil Yahudi waliman khilafan liman qala, menyalahi bagi mereka yang berkata apa? Innahu jismun haqiqatan min lahmin wa damin. Tuhan itu jisim lah, secara hakikatnya ada lahmin wa damin, ada daging ada darah, berdarah daging, tapi tak sama macam kita. Gitu. Tak boleh kalau kata sebut lahmin dami tu, dia bukan, dia itu musyabbihah soreh dah tu. Kalau sebut lahmin dami tu sebut musyabbihah soreh dah. Tu kupur dah tu, wal iyaz billah. Au qala innahu nurun yatala'la'u, ataupun mengatakan Tuhan itu cahaya, yatala'la'u kasabikatil bayda'i, bergemelapan. Yatala'la maknanya cahayanya bergemelapan, kasabikatil bayda', umpama ketulan
Warna putih. Sabikah ni maknanya kita kata satu bongkah ataupun bentuk ataupun kepingan warna putih. Kepingan putih yang bercahaya. Tuluhu sab'atu ashbarin bi shibri nafsi. Ada dah sebelum ni kan? Awak tak? Pernah jumpa dah kan? Panjangnya ialah 7 ashbar, shibri, 7 jekar. 7 jekar, jekar bukan jekar tu, kita jekar diri dia lah. Panjangnya 7 jekar. Berdasarkan shibri nafsihi. Jekar, jarak jekar diri Tuhan. Kita berapa jekar? Sampai kepala 7 hok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sini. Dia lebih sikit. Ni kalau 7 jekar ni, kalau dari segi rupa tu, kalau tu tengok rupa tu, jadi kita buat cah sandar orang dah 7 jekar. Kalau manusia dok comel cukup. Kalau orang 7 jekar tak jadi comel dalam bentuk dia panggil apa, gambaran apa ni, golden ratio. Tak tahu. Dia dah aja. Kan dia ada Liana Da Vinci kan buat gambaran bentuk manusia kan. Comel Tuhan cipta. Dia ada bentuk kadar-kadar tu, kadaran kita tangan, nisbah tangan, jari dengan tangan. Berapa jekar atas? Berapa jekar? Situ ya. Dah apa pala ya? Dah apa pala. 7 dah apa pala. Ni manusia tu potong kepala. Tak apa jadi ketuk sikit tangan besar. Faham tak? Dia akan jadi rendah sikit ataupun tangan ni besar sikit. Boleh ke? Tangan ni besar sikit. Allahu akbar. Dia fikir ke mana tak tahu. 7 jekar. Dengan jekar diri dia. Au man qala. Siapa mana lukis ni? Tak ada. Masuk bidang lukisan tadi. Mak mana lukis? Tak. Bukan nak lukis Tuhan ni, tak lukis Tuhan contoh. Kalau manusia bentuk sahih tu guna keadaan dia. Ada kawan-kawan pun kita tengok apa makna macam mana susunan hak Tuhan buat ni comel dah. Apa tak? Kalau lari sikit dari susunan tu akan jadi tak comel lah. Au qala innahu baca dah. Au man qala innahu ala surati syabin amrada bukan amradin ni. Syabin amrada. Syab amrad. Tuhan tu atas rupa pemuda yang amrad. Amrad ni pemuda yang muda belia. Tak ada janggut. Ja'din qatatin, yang rambut kerinting. Ja'din qatat ni rambut berkerinting. Au ala surati syaikhin ashmata, ataupun atas rupa syekh, orang tua yang ashmata, rambutnya berubang. Ashmatar ra'si wal lihyah, berubang rambut dan juga janggutnya. Dia tahu kat ni, dia sebut lah. Kan ada orang mengaku kan jumpa Tuhan, jumpa Nabi, jumpa tu kan. Lepas tu dia rupakan, saya sendiri berjumpa dengan Tuhan. Ada orang tu dia mengaku dia belajar Tuhan, belajar dengan Tuhan selama 18 tahun. Kat Singapura. Ada nama baru, nama apa? Azmi Ismail. Dia kata dia dapat ilmu 18 tahun. Sekarang baru dia tu. Sebelum ni dia ngajar kat, tapi sekarang baru sempurna pengajian dia. Pengajian ni baru sempurna lepas 18 tahun mendapat langsung daripada Allah. Allahu akbar. Macam-macam akhir zaman ni. Okey. Au man qala. Jadi sebut contoh-contoh ni ke mana? Takut kot kat gigi kan. Balik-balik lepas ngaji rasa hebat dah. Kalau tak pernah jumpa ni kata betul dah ni Tuhan kot. Jadi ulama sebut juga hak sesat ni supaya apa? Tahu. Kalau gitu tu sesat lah. Segeralah kembali. Nampak tak? Tiba-tiba sebut engkau telah aku naikkan makam. Kamu tak perlu lagi hadir kelas di Uniza. Contohnya. Join saja, lepas tu tinggalkan. Teruskan berzikir. Mana? Peperiksaan semua jawapan saya akan berikan. Ada sungguh. Tahu jawapan boleh jawab.
Zaman sekarang tak payah. Tak payah panggil syaitan nak tahu jawapan. Cari hacker seorang je. Tak, hack sistem MLS tu habis. Boleh tengok seorang-seorang. Tahu password pun tahu tu. Oh bahaya kot. Ada tak buat gitu ah? Anda ada terbayang juga ah? Tapi setakat ni tak ada lagi dapat penuh jawab. Kalau soalan question awak ada lagi dapat penuh semua. Hampir penuh ada lagi. Jawab online lah. Siapa dah siapa nak buka kamu, siapa nak buka buku dah apa saya dah alam, bukan saya tahu. Jangan tiru je. Nampak tak? Ada dapat penuh? Umir? Ada dapat penuh tak? Ke tak ada? Subjek eta ambil, ada tak? Ha? Dapat full mark? Ada? Mana? Ngamalkan tinggi biasa tu. Ngamalkan tinggi biasa lah. Tapi tak tahulah keabsahan cara gini. Bila nak bersemuka balik tak kelas tak? Kelas universiti. Kelas luar ni boleh bersemuka dah. Kelas universiti tak tahu. Kata dia, rupa Syekh yang putih rambut dan janggutnya. Au man qala innahu asyamsu. Ni golongan-golongan ahli falsafah sesat ni. Tuhan itulah matahari. Wa huwa madhhabu ba'dil aflakiyah. Golongan-golongan yang beriman dengan falak ni. Tuhan itulah matahari. Au man qala bid-darari wa humul musabbi'ah. Atau yang mengatakan dengan Tuhan itu ad-darari, planet-planet. Ya, 7 bintang 7 ni. Bintang 7, planet yang 7. Ad-darari. Wahumul musabbi'ah, iaitu golongan musabbi'ah yang membilang Tuhan itu 7 berdasarkan 7 planet itu. Zuhal, Marikh, apa lagi? Mushtari, apa tu? Benda lagi Qamar masuk ke? Bulan, apa tu? Uranus, Neptun, Pluto tau. Dia nama tu je. Dia kadang nama-nama ni ada dipanggil bintang 7. Ad-darari as-sab'ah, ya. Masuk apa? Masuk daripada bintang-bintang yang 7. Okey. Ataupun kawakibu as-sab'ah. Dia istilah ni ada guna dengan makna lain juga, Kawakib as-sab'ah, bintang-bintang yang 7. Aqarib, Zuhrah, mana tadi? Okey. Kemudiannya, sebab apa ni? Sebab bintang inilah yang dapat dicerak pada langit. Pada langit. Duri yang bercahaya. Atariq, Marikh, Mushtari, Zuhal. Kemudiannya lagi Uranus dengan Neptun. Selagi masukkan bulan juga. Itu boleh tengoklah kalau ada perbezaan 2-3 nama tu, biasalah tu. Sebab sebelum ni pun benda planet Neptun hak dibuang daripada Pluto. Akhir sekali benda Pluto. Pluto tidak dikira sebagai tu dah. Tak dikira sebagai planet dah. Jadi ilmu-ilmu tu bergantung pada perkembangan. Jadi bagi mereka ada bintang 7 musabbi'ah. Planet yang 7. Au man qala bit tabi'ati, ataupun yang berkata dengan tabi'ah. Tabi'ah itu sebenarnya Tuhan itu mewakili atau diwakili daripada konsep tabi'ah yang 4. Wa humul murabbi'ah, yang membilang tabi'ah itu murabbi'ah 4, arba'ah. Apa dia? Tabi'ah yang 4 itu kita kata apa? Apa nama ni? Itu unsur-unsur yang 4. Daripada tabi'ah yang 4 ni lah yang unsur yang 4. Al-rutubah wal buyusah
wal zulma, apa nama ni, kering, basah, panah dan juga apa lagi? Benda? Unsur yang empat. Air tanah. Dia itu daripada empat pula. Yang selari dengannya. Api, air, tanah, angin. Kering, basah, lembab, panas dengan sejuk. Ayuh, burudah wal hararah wal yubusah wal apa nama ni, wal media dia. Yubusah al-yabsu, kering, basahnya rutubah. Rutubah. Daripada empat unsur ni lah percampuran pada badan kita, salah lebih lembab, mari demam, mari sakit kepala. Tak. Jadi itu ilmu di sisi golongan-golongan ahli falsafah dulu. Dia tengok bahawa percampuran empat unsur inilah. Maka mereka menyembah dan menyatakan itu sebenarnya Tuhan, hakikat ketuhanan itu. Wa man qala bin nuri, dan ada yang mengatakan bin nuri wal zulmah, dengan cahaya dan juga api. Wa humus thanawiyah. Thanawiyah tu yang menganggap dua. Daripada ifnan, thanawi. Yang menganggap ada dua Tuhan, nur wal zulmah. Macam Majusi lah. Auman nafahu bil kulliyah, ataupun yang menafikan Tuhan secara keseluruhan. Wa humud dahriyah. Ni dahriyah. Golongan etis ni zaman dulu. Mereka mengambil daripada ayat Quran, in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Yang mengatakan bahawa tidak ada kehidupan ni kecuali hidup kat dunia saja, dan tidak akan mematikan kita kecuali dengan berlalunya masa. Jadi bila habis lah kita. Bila api dalam pelita sudah habis, maka habislah cahaya pelita. Gitu je lah. Bukan Tuhan yang mematikan, tidak ada kehidupan selepas mati, tak ada. Menafikan terus Allah Ta'ala ni, dahriyun ni. Dahriyah, kalau sekarang ni aktif lah fa innal kulla, kerana kesemuanya qad ja'u zulman wa zura, mereka datang dengan kependustaan. Zulman ni makna kezaliman, pendustaan, wazura dan fitnah, dusta lah. Mereka menyatakan kezaliman dan pendustaan. Ta'ala Allahu an qaulihim uluwan kabira, maha tinggi, maha suci Allah daripada perkataan mereka setinggi-tingginya. Wa qad taqaddama ar-raddu, dan telah terdahulu rad, hujah balas ala jami'ihim, ke atas semua mereka, bil kalami ala huduthil alam, pada perbincangan kalam tentang baharu alam, sebut dah dululah. Wa wujudil bari, dan perbincangan tentang wujudnya bari, pencipta alam ni. Wa qidamihi, kidamnya, wa wahdaniyatihi, esanya, wa annahu ta'ala mukhalifun lil hawadis, dan perbincangan tentang sifat Allah Ta'ala ni menyalahi bagi sekalian yang baharu. Wal ilmu biwujudihi min madarikil uqul, dan ilmu tentang wujud Tuhan min madarikil uqul, daripada perkara yang dicapai oleh akal. Madarik, perkara yang dapat diidrak, yang dapat dicapai oleh akal. Tahu tentang wujud. Lal ilmu bihaqiqatih, bukan tahu tentang hakikat. Ini yang Syekh nak menguatkan hujah, beza hakikat dengan wujud. Akal mampu tahu wujud Tuhan, tapi akal tak mampu tahu hakikat Tuhan. Fa innal muhaqqiqina qalu, kerana ulama muhaqqiqin mereka berkata, laisat ma'lumatan lanal an, tidak mampu hakikat Tuhan diketahui bagi kita sekarang. Wa alaihi sufiyatu wal imamul Ghazali wa ghairuhum, inilah pandangan ulama-ulama ahli sufi dan Imam Ghazali dan selain mereka. Sekarang kita tak mampu tahu dan mencapai hakikat Tuhan. Waqtulifa, dan dikhilafkan, hal yumkinu ilmuha fil akhirah, adakah mungkin mengetahuinya di akhirat.
Akhirat nanti boleh tak tahu? Sekarang tak boleh. Akhirat. Fanafal Ghazali wal falasifatu wal mutasawwifatu wal muhasibiyu. Maka menafi oleh Imam Ghazali, ulama falsafah, ahli sufi dan juga Al-Haris Al-Muhasibi, ulama tasawuf ni menafikan makna akhirat pun kita tak mampu tahu hakikat Tuhan. Kita tak mampu tahu hakikat Tuhan, akhirat pun tak mampu. Wastadallalahul Amidiyyu, dan membuat dalil bagi pandangan ini oleh Imam Al-Amidi, Saifuddin Al-Amidi, biqaulihi, dengan firman Allah Taala, wala yuhituna bihi ilma, dan tidak ada mereka mampu meliputi Tuhan pada ilmu, melalui ilmu. Makna ilmu manusia tak mampu meliputi tentang Tuhan, tak mampu capai. Makna apa? Sini dan di akhirat lah. Wakhtalafan naqlu anil qadi. Tapi nukilan pandangan Qadi Abu Bakr Baqillani dan juga Imam Haramain ada khilaf. Fanzur dzalika, maka kamu lihatlah demikian itu. Tengoklah pada tempatnya. Mana ada nukilkan Qadi Abu Bakr Baqillani kata boleh, ada kata tak boleh. Sama dengan Imam Haramain pun begitu. Dari mana kuatnya? Kuatnya awak tadi tak boleh siapa juga. Hakikat dia tak mampu hatta di akhirat. Hatta di akhirat. Kan itulah sebab apa? Sebab hakikat zat Tuhan sebagaimana sekarang ni begitu, akhirat pun begitu. Dah boleh melihat tu, itu anugerah Tuhan beri. Melihat tu satu bentuk idrak, bukan ihatah bil mudrak, bukan. Ru'yah tu satu bentuk kurniaan. Jadi dia tidak mengubah bahawa hakikat zat Tuhan tu sebagaimana maha agung tak mampu dicapai oleh akal, sama saja akhirat pun itu juga. Itu lebih kepada mentanzihkan Allah Ta'ala. Dah perlu ke? Tak ada dah, kerana manusia tu nak apa lagi bila dapat nikmat paling besar dah. Tak ada dah. Nak apa lagi nak dapat nikmat yang paling besar, nikmat yang paling besar ada dah kan. Panjanglah bincangan tu. Okey. Wa qad imtana'a qaumun, dan sungguhnya telah menghalang satu kaum, atau makna menghalang ni makna tidak membenarkan, sekumpulan ulama tidak membenarkan min itlaqil kunhi wal haqiqati wal mahiyah, mengitlaqkan bagi Tuhan kun, al kunhu wal haqiqah wal mahiyah alaihi ta'ala. Okey, boleh sebut tak kunhu Allah? Kunhu ni makna hakikat. Hakikat mahiyah boleh tak sebut? Jadi ikutnya ini sebenarnya bergantung kepada nukul dan juga dari segi lughah lah. Kalau tidak ada makna yang mustahil atau kekurangan, maka kembali kepada kaedah lah. Hakikat Tuhan orang sebut tak? Boleh tak kunhu kita jangan dengar. Mahiyah boleh tak? Mahiyah ni iskal sikit, isu sikit. Sebab mahiyah ni makna dia merujuk kepada jins. Jadi itlaq tu seakan kita mengatakan Tuhan ni sesuatu yang boleh ada ajnas dan juga anwa'. Jadi itu ulama, sebahagian ulama dia melarang menyebut Tuhan, nisbah Tuhan kunhu dan juga hakikat dan juga mahiyah. Tapi ada sebenarnya membenarkan pun ada. Kunhu zat kita biasa dengar, haqiqatu zat pun biasa dengar. Wastafqala Syekh Taqiyuddin As-Subki, Syekh Taqiyuddin As-Subki membilang berat dzikra zat, menyebut zat Tuhan tu kita panggil sebagai zat. Sebut zat itu dia kata berat, dia tak berapa setujulah pada menyandarkan zat. Nampak? Zatullah itu. Zakarahul Iraqi. Ini pandangan disebut oleh Waliyuddin Iraqi, Imam Iraqi. Wabillahi taufiq. Ya Allah Taala lah taufiq. Okey. Jelas tak? Jadi maknanya isu ni isu zatullah ni ialah dinukilkan saja. Tapi pada kebanyakan ulama menyatakan tak ada masalah lah sebut zatullah. Fa amma ru'yatuhu ta'ala, adapun
melihat Allah Subhanahu wa taala. Okay, your battery is low, you should plug in your device. So tak ada plug. Tak boleh nak plug in ya. Jadi wa amma ru'yatu ta'ala situlah wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Dok bawa. Ya, sekadar tu juga billahi taufiq. Assalamualaikum. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu. Jazallahu anna sayyidina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.